Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung bab yang ke-19, Baharul Madhi jilid yang ke-15, bab yang ke-19, bab ma jaa fi kalamis sibak, bab yang datang ia pada menyatakan bercakap binatang-binatang buas dan segala batu dan kayu. Baik, hadis yang seterusnya ialah hadis berkenaan tanda-tanda kiamat, iaitu akan bercakap binatang-binatang, kayu, batu pun bercakap. Ini sebagai tanda akhir zaman. Baik, hadisnya begini. Kita baca sama-sama. An Abi Sa'id Al-Khudri Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Walladhi nafsi biyadihi la taqumus sa'ah hatta tukallimas siba al-insa wa hatta tukallama ar-rajul azabatu sawtihi wa shiraku na'laihi wa tukhbirahu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu min ba'di. Baik, hadis yang kita baca ini ialah hadis yang hasan lagi gharib. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, tiadalah berdiri kiamat hingga bercakap binatang buas akan manusia, dan hingga bercakap akan lelaki oleh hujung tongkatnya dan tali dua cerpunya, dan mengkhabarkan dia oleh pahanya dengan apa yang dibuat oleh isterinya daripada kemudiannya. Okey, ini nama dia teknologi. Akan sampai satu masa benda-benda ni boleh bagi tahu kepada kita apa yang berlaku. Sampai Nabi kata hujung tali kasut dia pun boleh bagi tahu, hujung tongkat pun boleh bagi tahu apa yang berlaku. Dah berlaku ke belum? Apa dia? Tu hidden camera, tu kamera CCTV. Hari ni kita boleh record, boleh tengok, boleh dengar apa yang orang lain buat. Kadang-kadang dia sorok dalam kasut, kadang-kadang dia sorok dalam almari, dan dia boleh bagi tahu kita. Kita boleh tengok apa yang berlaku di tempat lain. Sekarang kita duduk dalam dewan, boleh tak kita tengok apa yang berlaku kat rumah kita? Boleh tak? Boleh tak? Pasang CCTV, setkan line dia dengan handphone kita. Kita duduk di Mekah, kita set dalam bilik tidur kita ada kamera, dalam ruang tamu ada kamera. Kita pergi umrah, sekali nak tengok mereka pergi makan kucing tak, boleh tengok di Mekah. Dia ada link dia. Ini canggih tak canggihnya Nabi sebutlah dalam hadis. Kita boleh simpan di mana kita nak simpan. Nak sorok dalam kasut, padahal dalam kasut tu ada kamera. Sebab tu tuan-tuan pergi hotel ke homestay ke, hati-hati opah cik, opah tak opah, dia bubuh kamera, dia ngendap kita. Jadi opah cik pun tidur bertudung, mandi pun bertudung. Pasal apa? Pasal mereka sorok kamera, mereka boleh tengok apa yang kita buat. Baik, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, apa yang dekat sangat kamera ni dengan saya,
Sampai tak nampak muka ustaz, nampak kamera okey, habis jerawat nampak, dah lah muka tak flawless. Tak situ, jom malu kat orang dekat-dekat ni. Ustaz Ahmad tak apa, handsome, kita muka. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, setengah daripada tanda kiamat itu tersebut di dalam beberapa buah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dalam kitab sunannya, yaitu bercakap binatang buas kepada manusia sebagaimana bercakap yang memberi reti yang mendengarnya. Ya, ini lama lah. Okey, lama dah binatang cakap ni. Setakat burung cakap tu biasa, kucing cakap. Kita duk tengok dalam sarkas, orang Melayu dulu sebut sarkas, kita ya sarkis. Dulu orang tua-tua kita sarkas. Binatang-binatang boleh ikut ajuk balik apa yang kita cakap. Dan pada setengah hadis yang dikeluarkan oleh ulama muhaddisin lain daripada hadis Abu Isa ini, ada menyebutkan kayu dan batu pun boleh jadi bercakap, menjadi alamat hampirnya kiamat. Maka hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi demikian bunyi dia. Bercakap di sini bukan kita lawan bercakap dengan dia, dia mengeluarkan suara. Dulu orang buat CD player tu, CD bukan CD player, CD lah yang berkilat lah. Dia dibuat daripada jagung, diproses daripada jagung, Jepun buat. Kemudian dia rakam suara orang dan suara kita pun keluar daripada CD tu. Dulu kita sebut piring batu, piring hitam, buat daripada campuran batu, maka jadilah dia piring hitam. Cak anjing, anjing bodoh duk nganga, dia keluar suara, dia boleh main daripada alat batu, dinipihkan dia dan jadilah dia piring hitam. Sekarang ni boleh kita dengar. Kemudian katanya lagi, kayu pun boleh bercakap, boleh mengeluarkan pelbagai benda, gambar dan sebagainya. Kita tengok dalam televisyen, teknologi TV, teknologi gambar, memproses gambar daripada gambar kerah sampailah kepada gambar bergerak. Dulu gambar kerah, kemudian dia wujud gambar bergerak. Gambar kerah ni cerita 6 Jahanam. Nur Azizah tu kan, tengah duk ambil gambar tu, datang 6 Jahanam, hak mata terkeluar, mata sepet jahat, meletup gambar dia, keluar 6 Jahanam. Pi Ramli cari seorang-seorang. Itu gambar tegak. Kemudian mari pula gambar boleh bergerak. Gambar boleh bergerak tapi suara tak ada. Tu nama dia Charlie Chaplin. Suara tak ada, tapi berjalan laju kelang kabut. Tak lama lepas tu suara pun ada, gambar pun bercakap, suara pun ada. Teknologi sekarang daripada hitam putih jadi warna-warni. Sampailah sekarang ni gambar terlalu canggih, sampai orang yang dah mati pun boleh hidup balik. Kita ni rindu kat suami kita, bawa pi gambar tu, pi dekat komputer, mata dia boleh berkenyit, dia boleh bergerak lagu tu, dia boleh senyum kat kita. Alah, hilang rindu mak kat arwah bapak kamu. Dia menghidupkan balik orang mati, sampai boleh berlakon balik. Orang yang dah mati tu, gambar tu digerakkan sampai dia boleh berlakon. Yang ni yang kita lihat, teknologi Dajjal, dia boleh hidupkan gambar-gambar orang dah mati, orang yang dah tak ada.
konon-kononnya hilang rindu pada tok nenek kita, boleh remaster balik gambar tadi, bagi nampak clear, bagi nampak hidup. Maka itulah yang disebut oleh Nabi SAW. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la taqumu as-sa'ah hatta tukallima as-siba' al-insa. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan Allah, Nabi bersumpah, wallazi, demi Tuhan, nafsi biyadi, demi yang nyawa aku berada dalam kekuasaan dia, tiadalah berdiri kiamat hingga bercakap binatang-binatang buas akan manusia semacam mana Nabi Sulaiman alaihissalam bercakap dengan burung hud-hud. Ni dia. Okey, kita duk lihat. Tuan-tuan boleh lihat dalam sarkas orang buat pertunjukan, dia boleh bercakap dengan burung, boleh bercakap dengan kucing, boleh bercakap dengan anjing. Orang pakat berdiri bagi tepukan dekat tuan dia, macam mana dia latih anjing boleh bercakap, boleh faham pula kata tuan. Boleh lihat dalam surah An-Naml kisah Nabi Sulaiman bercakap dengan hud-hud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hatta tukallima ar-rajul azabatu sautihi wa shiraku na'laihi wa tukhbirahu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu min ba'dihi. Dan hingga berkata dan bercakap hujung tongkat dia, hujung tongkat boleh bercakap. Ini yang saya kata tadi, dia boleh bagi tahu, dia rakam kita. Dulu saya pergi ceramah, dia rakam ceramah saya dengan pen. Dia letak pen depan tu, saya kata apa letak pen? Rupa dia kamera rakam kita. Jadi tuan-tuan berhati-hati ni, nak ambil rasuah, nak bagi rasuah, pen dia tu jadi saksi. Dia boleh masuk dalam komputer, keluar gambar kita. Dalam pen tu ada kamera. Dulu kita duk tengok cerita James Bond dia, James Bond saja yang buat macam tu. Merapulah cerita James Bond, Dr. No lah, apalah, From Russia with Love lah, apalah, pistol besar pen, kereta boleh keluar peluru, boleh pakai jam matikan James Bond lepas 2-3 jam, hidup pula James Bond tadi. Ini cerita James Bond, Spy 007 ni. Tetapi apa yang dibuat oleh spy tadi hari ini dah jadi kenyataan. Dia boleh bunuh orang menggunakan suntikan. Tuan-tuan tak ingat cerita Jin Samsudin jadi James Bond Malaya, berlakon di Hong Kong. Muka-muka Cina cakap Melayu, pelik je tu. Jeffrey Zin, gerak kilat ke gerak khas ke apa nama, lupa lah. Gerak kilat, gerak khas Islam. Okey, dalam filem tu dia cucuk satu cecair, ejen dia tu, perempuan Cina hak mulut gigi besi. Ingat cerita tu? Apa cik ingat gigi besi? Bila perempuan tu bocorkan rahsia, dia tembak, dia picit satu button, perempuan tu mati. Sebab dalam badan perempuan tu ada vaksin cecair. Silap sebut vaksin dah. Cecair. Itu tahun 60-an, Jeffrey Zin punya cerita. Cara mudah nak bunuh orang. Dia mana-mana ahli kumpulan dia, ambil cecair, buh dalam badan. Lawan saja mati. Dia ada 2 filem tu. Satu lagi Sarip Dul jadi jahat, Sarimah jadi hero, Cisam Sudin jadi hero, Salim Bacik jadi hero. Yang jahat Ramah Rahmat, Sarip Dul dengan Saleh Kamil. Bila perempuan tu buka saja rahsia, Sarip Dul tekan. Bila tekan, cair perempuan tu. Sebab dalam badan perempuan tu dia ada cecair. Dia connect dengan alat yang dipegang oleh Sarip Dul. Ini cerita 60 tahun dulu.
Jadi saya takut yang kita ni duduk beria-ria, duduk cocok ni mendatang apa? Paksa sangat ni. Fikir balik. Tengah jogging mati, tengah main bola mati, tengah duduk dalam kelas mati, duduk tunggu teh tarik mati. Pasal apa? Apa kena-mengena ni? Adakah itu senjata? James Bond buat lama lah pemikiran dia tu. Selalunya apa yang mereka fikir, mereka bagi hint. Mereka yang nak buat ni, dia bagi hint dulu. Orang yang faham, faham. Orang yang sekadar tengok saja filem tu, dia seronok tengok Jeffrey Segar, tengok Sean Connery tu Segar, tengok Jane Seymour, kan? Dia tengok, oh lawanya Jane Seymour. Tapi orang yang hak lain, dia tengok lain. Ini teknologi. Dia boleh mematikan orang. Dia guna jam, dia duduk dalam keranda, orang pun ingat dia mati, maka dia pun naik kapal terbang, dia rampas kapal terbang. Bila jam tu dihidupkan balik, diaktifkan balik, dia boleh hidup dalam kapal terbang. Ini cerita-cerita perisikan James Bond. Tapi kita tak tolak dan kita tak terima semua benda tu. Kadang-kadang dia bagi hint bagaimana nak menguasai manusia. Dalam hadis ni Nabi sebut tongkat boleh letak kamera. Dia boleh rakam, dia boleh record apa yang kita cakap. Saya ni sebenarnya malas pakai baju kot, pasal berat. Berat gila. Tapi saya sejuk pakai ya. Disebabkan berat, saya buka lah je menyampah berat. Ganggu saya. Tolong Ustaz, ayah coh. Nyusahkan saya aja. Baru selesa. Kalau tak pakai apa, lagi selesa. Okey. Berat gila. Tak boleh ke buat baju ringan sikit? Baik, kemudian wasyiraku na'laihi, dan kata dia lagi tali cerpunya akan bagi tahu apa yang kita buat tali kasut. Kemudian wa tukhbirahu fakhidhuhu bima ahdatha ahluhu min ba'di, sehinggalah dia boleh bagi tahu pahanya dengan barang yang diperbuat oleh isterinya di belakang matanya. Boleh tahu apa yang dibuat. Dan hari ni jadi sungguh, nama dia CCTV. Paha dia buat, paha isteri dia buat apa pun dia boleh beritahu. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi itulah dia, nama dia teknologi yang berlaku semakin lama semakin canggih, semakin lama semakin canggih. Okey, ada yang kata ustaz pakai cardigan ringan sikit. Oh, cardigan tu apa? Oh, blazer kat dalam tu ya, macam waiter pula. Baik, bab yang ke-20, bab majaa fi insyiqaq al-qamar. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan terbelahnya bulan. Tanda akhir zaman yang seterusnya, kata Nabi SAW, al-insyiqaq, terbelahnya bulan. Berlaku belum? Dah berlaku, dah di zaman Nabi Muhammad SAW. An Ibni Umar, bacalah. Qala in falaqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Hasan, lagi sahih hadis yang kita baca ni lah. Hadis yang kita baca ni ialah hadis yang hasan lagi sahih daripada Abdullah bin Umar, nama pendek dia Ibnu Umar. Daripada Abdullah bin Umar katanya, belah 2 bulan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi belah je bulan tu, Nabi berkata ishhadu, kamu tengoklah, saksikan bahawa aku ni Nabi. Mukjizat Nabi ialah membelah bulan. Sampai dah terbelah tu Nabi kata ishhadu. Nabi gunakan perkataan jamak.
Nabi gunakan perkataan plural. Saksikanlah kamu semua, aku ni adalah Nabi. Itu dia. Baik. Ketahuilah wahai saudaraku, belah bulan itu satu mukjizat daripada beberapa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia mukjizat? Perkara pelik yang berlaku kepada Nabi dan Rasul yang diberikan oleh Allah tanpa dipelajari, sebagai menandakan bahawa mereka itu adalah Nabi ataupun Rasul. Dia bukan dipelajari. Benda pelik yang dipelajari nama dia sihir. Yang tu kena belajar, pergi menuntut. Benda pelik yang tak perlu dipelajari, yang berlaku kepada Nabi, nama dia mukjizat. Benda pelik yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi, nama dia irhas. Benda pelik yang berlaku kepada kekasih-kekasih Allah, orang yang mulia-mulia, tanpa perlu dipelajari, nama dia ialah karamah. Karamah. Benda pelik yang berlaku kepada orang biasa, berlaku pada orang biasa, pelik. Pelik juga berlaku pada orang biasa, nama dia ma'unah. Boleh faham? Untuk Nabi nama apa? Mukjizat. Untuk bakal-bakal Nabi, irhas. Waktu Nabi-Nabi kecil lah, tak ada dah lah, tak ada Nabi dah. Kalau orang yang mulia-mulia, karamah. Kalau orang biasa-biasa, ma'unah. Kalau orang belajar buat benda pelik, sihir. Okey, boleh faham? Apa dia penyakit orang mengaji? Lupa. Afatul ilm an-nisyan. Penyakit orang mengaji ni apa? Lupa. Untuk orang biasa, kalau dapat benda pelik, nama dia apa? Tu baru kata tu, lupa. Untuk orang biasa, kalau dia jadi dekat dia benda pelik, nama dia apa? Ma'unah. Contohnya apa? Kita ni orang biasa lah. Kita ni biasa tak? Rumah kita runtuh, ranap 2 tingkat, hentam di bawah, kita duduk bawah, tengah duduk tidur, bomba cari kita, jumpa, tak mati. Rumah 2 tingkat runtuh, kita orang luar tengok matilah, habislah dia. Bila angkat batu, angkat apa semua, tak mati. Gempa bumi 16 hari duduk dalam tanah. Minum tidak, apa tidak. Bila anjing pengesan jumpa, duk menyalak mereka pun korek-korek, jumpa, hidup lagi 16 hari. Pelik tak? Pelik. Nama dia apa? Ma'unah. Dia ni orang rajin sembahyang, orang rajin zikir, amalan dia hebat. Anak kita ni, cucu kita ni tak boleh bercakap, dah 4 tahun umur, orang tak boleh bercakap. Kita bawa dia, minta dia jampi, dia ludah dalam mulut budak tu, balik rumah boleh bercakap. Terus anak cucu kita boleh bercakap lepas dia ludah. Itu nama dia apa? Karamah. Orang alim. Lah nak cari orang alim macam tu payah. Ludah-ludah dalam mulut cucu. Covid tu kan, ada ke pusat kuarantin? Setempat tu kan. Boleh faham maksud karamah apa? Maksud ma'unah apa? Maksud irhas tu apa? Nabi Muhammad masa dia kecil, awan duk payung dia, awan duk ikut dia. Itu Nabi Muhammad. Waktu dia kecil lagi dah, mak dia melahirkan dia tu tak rasa sakit. Akak-akak ni beranak dulu bergegar hospital, bunyi kuat menjerit.
Ada geng pula boleh melawan. Sakit, ayo sakit, lagi kuat pula. Yang Nabi Muhammad ni mak dia beranak tak ada sakit. Mulianya Rasulullah ni memuliakan orang lain. Itu nama dia apa? Irhas. Nabi Musa bercakap waktu kecil. Apa Nabi Isa tu cakap dalam waktu kecil, dalam buayat cakap lah. Itu nama dia irhas. Dia belum mukjizat, dia irhas, tanda-tanda kenabian. Bila Nabi Isa tu dah besar, dah jadi nabi, dia menghidupkan orang mati, boleh cakap lepas tu mati balik. Tu baru nama mukjizat. Dia legakan orang buta, celek, orang sopak cantik. Ini nama dia mukjizat. Yang jadi pada Nabi ni ialah mukjizat dia apa? Mukjizatnya membelah bulan. Bulan tu terbelah. Baik. Maka kata dia, terbelahnya bulan itu ketika hidup Nabi dengan pintaan segala kafir kepada Nabi nak jadi tanda atas kenabian dia. Perangai puak-puak ni lebih kurang kita. Nak tanya tu macam-macam. Abu Bakar ni, bila Nabi kata aku balik daripada langit Isra Mi'raj, Abu Bakar percaya. Tapi puak-puak lain tanya, dalil mana? Dalil mana dalil kau naik ke langit? Jenis orang kafir ni. Nabi Muhammad ni kata, ini Rasulullah ilaikum ajma'in. Aku ni adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu semuanya. Dalil, bukti, tanda. Ada setengah orang dia minta tanda yang pelik-pelik. Ada tanda peliknya apa? Wahai Muhammad, di hadapan kita ni ada pokok kurma. Dah mampu dah pokok ni. Kalau betul kau Nabi, kau panggil pokok kurma ni datang berjalan kat kau. Ini style Arab Badui. Arab Badui ni dia style fikir dia ya. Bawa mari pokok ni berjalan dekat engkau. Kalau betul dia berjalan, aku percaya. Nabi kata engkau pergi dekat dia, cakap dekat pokok tu, kata Muhammad panggil. Badui ni pergi. Dia kata pokok, Muhammad panggil. Bergerak pokok tu. Belah kanan nakar dia naik atas bumi, belah kiri gerak-gerak naik atas bumi. Dan pokok tadi berjalan jumpa Nabi. Pokok tadi bagi salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah wa alaikassalam. Arab Badui ni bila tengok tenganga. Arab Badui kata apa? Kafa, cukup, aku tak mau dah, aku takut. Betul dah engkau ni Nabi. Maka kata pokok tadi, kata Rasulullah tadi, pergilah balik ke tempat kau. Pokok tu reverse kustan balik. Masuk balik tempat dia, diam balik. Ini mukjizat. Cara orang Arab Badui minta tanda yang Nabi Muhammad tu Nabi. Lain level, lain pula permintaan dia. Level orang musyrikin pula jenis hardcore-nya, dia tak minta pokok, dia minta benda hak jauh. Apa dia? Bulan. Kalau kau betul Nabi, nampak tak bulan tu? Kau belah bulan tu. Ni makin level makin tinggi, level pula perdiman dia. Perangai orang kita macam tu lah. Kalau setakat orang kampung, dia minta contoh benda sikit-sikit. Tapi kalau orang educated punya orang, dia minta contoh, dia minta misal, benda hak dia fikir orang tak boleh nak bagi. Apa yang dia tanya, apa yang dia rungkai. Baik. Bermula dalilnya telah berlaku an Ibni Umar qala in falaqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Telah berlaku terbelahnya bulan di zaman Nabi dan turunnya bulan itu ke bumi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segala kafir yang mintakan bulan itu terbelah, Nabi berkata, bersaksilah sekalian kamu bahawa keadaan jadi nabiku dan mukjizatku berlaku barang yang telah sekalian kamu pinta. Agak-agak puak-puak kafir itu beriman tak bila tengok pokok bulan tu terbelah? Tak juga. Dia saja busuk hati perut. Macam Firaun, dia minta Nabi Musa hilangkan kutu sebab Mesir dilanda kutu.
Mesir dilanda katak, air bertukar menjadi darah, makanan rosak dengan sebab belalang. Habis Mesir rosak. Firaun panggil Nabi Musa jumpa. Dia kata, wahai Musa, kalau betul kau ni Nabi, mintalah pada Tuhan kau hapuskan bala-bala ni, dan aku akan beriman pada engkau kalau engkau dah hapuskannya. Nabi Musa pun tak ada tangan minta, habis jadi elok balik. Kutu tak ada, darah elok balik jadi ayam. Bila dah habis, Firaun boleh cakap. Dulu orang cakap engkau ni ahli sihir, aku tak apa nak percaya. Tapi dah kau buat ni confirm lah betul lah kau sihir. Confirm lah betul-betul. Menipu Firaun. Yang tu yang Allah kata kat Nabi Musa, bawa umat kau lari, aku nak hancurkan negeri ni, nak hancurkan Firaun. Dah terang-terang melawan. Ini kisah orang yang minta dalil, minta tanda, tapi tak mau percaya. Nama dia Firaun. Sampai sekarang mayat dia ada. Keras kepala, keras hati dia. Sampai sekarang badan dia keras, tak hancur-hancur sampai sekarang. Habuan kita nak tengok, pengajaran untuk kita. Baik, hadis yang kita baca ini adalah hadis yang hasan lagi sahih, disebut dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hanbal, Sunan Ibnu Hanbal. Baik, masalah bulan terbelah itu adakah berlaku lain daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah terbelahnya bulan ini hanya berlaku kepada Nabi saja, atau Nabi-Nabi lain pun terbelah juga? Ini baik. Kata Az-Zarqani dalam kitab Syarah Al-Mawahib Ad-Diniyah, ketahuilah olehmu bahawasanya tiadalah terbelahnya bulan itu melainkan hanyalah terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat Nabi itu kata Al-Zarqani, sebagai tanda kenabian tak kala menuntut orang kafir akan menjadi salah satu daripada tanda kenabiannya. Jadi kalau orang tanya kita, ada tak Nabi-Nabi lain terbelah bulan? Jawapan dia tak ada. Jawapan dia berlaku kat Nabi Muhammad. Ni mulianya Nabi ni. Sebab tu kita kena bangga. Kita ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Manusia yang pertama masuk syurga tu siapa? Siapa orang yang pertama masuk syurga? Nabi Muhammad. Bila Nabi kata, bukalah pintu syurga, malaikat tanya, kamu siapa? Malaikat tanya kat Nabi, man anta? Kamu ni siapa? Kata Rasulullah, Muhammad, aku ni Muhammad. Malaikat kata, aku diperintahkan tidak membuka pintu syurga ni, melainkan yang pertama dibukakan kepada Muhammad. Sebelum ni tak pernah buka. Jadi orang yang dah garanti masuk syurga tu apa? Nabi Muhammad. Jadi kita ni kena ikut Nabi Muhammad pasal apa? Pasal dia dah betul, confirm dah betul, baginda dah confirm masuk ahli syurga, ikut je lah. Ya, hari ni tak ikut Nabi siapa? Tuan-tuan sekarang ni duk ikut siapa? Orang tu masuk syurga ada yang kita duk ikut tu? Nabi kata bersalam lah, orang sekarang kata jangan. Hak kata jangan tu neraka ke syurga? Belum tahu. Kenapa tak mau ikut yang dah confirm masuk syurga, nama dia Nabi Muhammad? Boleh faham maksud saya? Orang yang kita duk ikut tu agak-agak boleh dah bagi syafaat pada kita. Nanti yang duk ikut habis-habisan tu pasal apa? Pertahan habis-habisan. Dia tak boleh pun bagi dekat kita telaga Kausar. Tapi kita tak ikut Nabi Muhammad. Dia tak doa pun kita untuk titian sirat. Dia tak lepas pun. Nabi Muhammad dah lepas dah, confirm lepas. Kalau gitu baik kita ikut Nabi. Berpatah arang, berkerak rotan, kerak 18 buat aku ikut Nabi. Sebab jalan hak Nabi tu dah confirm jalan betul. Jalan yang hampa duk suruh kami ikut ni, jalan ni bercanggah dengan hak Nabi punya. Tak sampai kami ke Nabi.
Nanti di hari kiamat kami nak jumpa Nabi, nak minta syafaat daripada Nabi. Duduk dalam kubur pun malaikat tanya pasal Nabi, dia tak tanya pasal hampa. Tapi sayang, manusia lebih daripada dia taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya apa yang orang putih cakap lebih daripada percaya hak Nabi cakap. Dia percaya pada siapa lebih daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu bahasa Melayu, cari bahasa Inggeris. Jadi tuan-tuan, fikirlah balik. Yang kita nak ikut ni Nabi, pasal dia dah garanti selamat lah. Orang yang pertama sekali masuk syurga, tak ada siapa mendahului dia, baik aku ikut dia. Mudah-mudahan aku dapat syafaat dia, mudah-mudahan aku ringankan hisab di hari kiamat. Baik, dan sesungguhnya telah ijma' segala mufassir dan segala ahli sunnah atas berlakunya, kerana Nabi kita itu telah menghikayatkan dia oleh Al-Qadhi Iyad, dikuatkannya dengan bahawasanya Allah Ta'ala mengkhabarkan berlakunya di dalam Al-Quran, kerana bahawasanya orang kafir telah membohong mereka itu akan dia menjadi Nabi, lalu mereka menuntut daripada Nabi satu tanda bahawa dia adalah Nabi. Tandanya ialah belah bulan. Kalau betul kau Nabi, tolong belah bulan. Maka diberilah Allah menjadi satu tanda yang besar menjadi nabinya, akan tanda yang tiada berkuasa pun seseorang manusia menjadikannya, akan jadi menunjukkan Nabi itu sangat benar pada dakwanya, lalu menunjukkan keesaan Allah dan tunggalnya ketuhanan, dan Tuhan-Tuhan yang disembah mereka itu adalah bohong, sia-sia, tak memberi mudarat manfaat sedikit pun. Tu dia belah bulan, bukannya kecil-kecil punya. Nah, bukan kecil-kecil. Samiri tu dia boleh bagi patung tu ada suara. Cerita Nabi Musa kan. Nabi Musa menghadap Tuhan. Nabi Musa kata jangan nak buat benda merapu. Samiri ni duk tunggu Nabi Musa tak balik-balik, dia pun ambil barang kemas, dileburkan barang emas semua, jadi patung anak lembu. Bila patung anak lembu tu bertiup angin masuk dalam lubang dia, hidung dia, keluar suara. Samiri kata, ni dia sembahan kita yang baharu. Orang boleh buat tak sekarang? Patung bunyi. Ada. Patung tu bila dukung, diam. Patung tu bila letak je, nampak? Lama tak tengok patung tu. Rambut kuning, oren rambut dia. Rupanya dalam dia tu ada magnet ke apa ke, warna hitam. Mak beli kat adik, abang heran, macam mana bila letak bunyi mak tak ada, abang ambil pisau, dia belah jantung anak patung, jumpa bulat warna hitam dalam tu. Balik mak, dia pula kena belah. Orang bagi kat adik, main macam tu nama dia Samiri. Macam tu umat Bani Israel kata Tuhan sembah patung. Sebab tu Nabi Musa balik, dihalau je Samiri. Itu bukannya sihir, itu bukannya mukjizat, itu silap mata. Boleh faham? Silap mata bukan sihir. Silap mata tu kita mata silap, sebab tangan dia cepat sangat. Kita kata loh, macam mana kepala dia boleh potong, kaki hujung, kepala hujung belah sana, badan tengah-tengah. Kita duduk tengok silap mata tu. Tu bukan sihir, tu silap mata. Kita yang bodoh. Dalam tong tu ada 3 orang. Kepala orang belah sana, orang belah sini. Bila cantum balik, orang yang sama ya, 2 orang lagi duduk menyuruk dalam tu. Ni kita duduk percaya siapa? Itu nama dia silap mata. Ambil belon, tiup, kemudian ambil jarum, cocok tak pecah. Loh, tu bukan sihir, tu bodoh kita. Dia bubuh gam kat situ. Dia bubuh gam plastik, dia pun cocok. Bila dia cocok, tak meletup lah, sebab dia ada gam plastik. Sekali lagi dia pun ambil jarum lagi, cocok lagi sekali, meletup. Budak-budak pun tepuk tangan. Woye,
Tu nama dia silat mata. Serupa kita lah, bawa telur pergi berubat, tanya kat bomo, nak bawa telur tak? Tak payah, hang seorang yang bawa lah. Kan? Nak berubat dengan telur. Dia pun ambil telur tu lumur tempat kita sakit. Lalu kemudian dia pecahkan. Buatlah mangkuk jernih. Apa keluar? Darah. Lagi nanah. Lagi jarum. Tu dia yang sakit lenguh tu dia. Kita pun kata bapa. Tak sebut mak dah. Bapa, patutlah lenguh bapa kata dia. Padahal jarum tu dia masukkan menggunakan asid. Telur tu direndam dalam asid, kulit dia jadi lembut. Kemudian waktu lembut dia masukkan binatang tu. Kemudian dia bagi keras balik. Telur tu lah yang lunyai kat badan kita tu. Kita bila tengok keluar darah, keluar nanah, balik tu kau percayalah, main anak darah pula buat handphone rakam viral. Ini semuanya poyo, kata Awi. Tu bukannya sihir, tu namanya silat mata. Orang yang pandai menyulap, bukannya sihir. Sihir tak payah buat benda macam tu. Sihir lain. Yang daun teruk apa semua itu semuanya kebijaksanaan tangan. Kadang-kadang dalam jari, belakang jari ni ada benda lain. Yalah ustaz, dia buat air mineral, air oren 2 botol ustaz. Boleh tu buat. Rupanya di botol tu dia dah buat benda lain, ada lubang lain. Sebab tu dia tutup dengan kain hitam. Kadang orang main sulap ni dia pakai baju kok 3-4 lapis. Dalam tu lah ada merpati lah, arnab lah, segala bendanya ada. Jadi kena bezakan antara silat mata dengan sihir. Belajar sihir salah, belajar silat mata tak salah, tu cari makan punya. Tetapi yang menipu jadi bomo tadi, hak telur apa semua tu, yang tu berdosa. Sebab apa? Menipu orang berubat. Baik, kemudian belah bulan itu banyak ke hadisnya? Kata Qastalani dalam kitab Al-Mawahib Ad-Diniyah, telah berkata Ibnu Abdullah Al-Bar, Ibnu Abdul Al-Bar, sesungguhnya riwayat ini hadis terbelahnya satu belah bulan ini oleh satu kumpulan yang banyak daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seumpama daripada mereka itu daripada kumpulan tabi'in. Kemudian menakal akan dia daripada beberapa banyak orang yang memberi faedahkan ilmu hinggalah sampai kepada kita, bahawa kita belajar tentang terbelahnya bulan. Dan telah berkata Al-Alamah Ibnu Absubki dalam kitabnya Mukhtasar Ibnu Al-Hajib, dan bermula yang sahih itu di sisiku kerana terbelahnya bulan itu dinaskan di dalam Al-Quran. Wasyaqqal qamar, Allah sebut dalam Quran. Dan katanya lagi diriwayatkan dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim daripada hadis Syu'bah, daripada Sulaiman ibnu Mihran, daripada Ibrahim Abi Ma'mar, daripada Abdullah Mas'ud, dan bermacam-macam lagi cerita dan riwayat daripada semua sahabat Nabi mengatakan bahawa berlakunya kejadian terbelah bulan. Maknanya ada berlaku. Baik, muka surat sebelah. Terbelahnya bulan 2 sampai nampak Gunung Hira. Kata Qastalani dalam kitabnya Al-Mawahib Ad-Diniyah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim As-Sahihaini, daripada hadis Anas, katanya orang-orang Mekah yakni kafir meminta mereka itu kepada Nabi SAW, memberi lihat mereka itu akan satu mukjizat yang boleh didakwa bahawa baginda menjadi nabi. Maka memberilah mereka itu melihat bulan terbelah 2 hingga nampak mereka itu akan Gunung Hira di tengah-tengah bulan yang terbelah tadi. Subhanallah. Tu dia mencabar Nabi. Bulan terbelah itu turun di dalam turun di atas gunung.
Kata Qastalani, dan tersebut dalam Sahihaini daripada hadis Abdullah bin Mas'ud, telah terbelahnya bulan pada masa hidupnya Nabi terbelah dua. Satu daripadanya turun di atas gunung dan satu lagi beredar di tempat lain, membetului lagi tempat bercerainya. Maka Nabi berkata, bersaksilah kamu sekalian bahawa aku adalah Nabi dan mukjizatku berlaku apa yang kamu minta. Satu belah turun, satu belah duduk di atas. Terbelahnya bulan. Masya Allah. Orang dulu nak percaya pada Nabi sampai macam tu. Sebab tu Nabi kata orang yang hebat iman siapa dia? Siapa orang yang hebat iman? Kita. Ada kita minta macam tu? Tak. Ada kita cakap dengan Nabi? Tak. Pernah tengok dia? Tak. Pernah minum air yang keluar daripada jari dia? Tak. Pernah minum air telaga Nabi yang Nabi ludah air tu naik? Tak pernah. Tapi kita percaya sungguh-sungguh pada Nabi. Orang macam kita ni lah yang dirindui oleh Nabi SAW. Orang yang tak pernah cakap dengan aku, orang yang tak pernah tengok aku, tapi mereka percaya dan taat kepada aku. Aku rindu pada mereka. Rupanya Nabi rindu pada kita. Ya? Tak payah tengok bulan terbelah pun kita percaya. Tak pernah tengok mukjizat Nabi, kita tetap percaya. Ini nama dia iman. Sebab tu kekalkan iman, minta Allah Ta'ala bagi hidayah, kekalkan, istiqamahkan iman kita. Sebab iman kita ni boleh berbolak balik. Duk dalam kelas ni iman naik, kena nasi naneng lupa tu. No? Okay. Tengah dalam kelas ni iman tengah naik. Bila datang musibah, bila datang musibah, anak tikus pun dia makan. Tengah duduk dalam kelas ni kita tahu dah, berubat macam ni haram, berubat macam ni haram. Bila datang sakit tak lega-lega, napas tak apa nak boleh, orang kata ambil anak tikus, buah atas roti ke dia makan. Ubat untuk lelah. Telan tak? Telan. Nah, hak merah. Botak tikus. Ada hak telan. Heran tak? Tak payah heran. Saya tak heran langsung orang telan anak tikus. Hari ni kalau sakit jantung pun suruh pakai jantung babi pun orang pakai. Tuan-tuan nak kata apa? Pakai jantung babi. Tak ada ikhtiar lain ke? Esok babi tu mahal. Jantung dia elok untuk kita. Sedangkan Allah kata dia adalah najis mughallazah. Banyak benda lain lagi kau boleh ganti jantung kau. Dah cari babi juga. Tak lama lagi orang Melayu bela babi. Banyak kedai yang bela babi. Ada 4 ekor. Saya pun sakit jantung, macam mana nak ambil babi punya jantung lah. Kenapa kita nak ikut orang kafir? Darurat tang mana yang pakai babi ni? Makan anak tikus, tuan-tuan kata geli, kotor, najis, haram. Hak tuan-tuan pakai babi, jadi jantung babi sekarang. Yang tu tak apa pula, apa cerita. Orang Islam kita ni bela anjing, mandikan anjing, belakan anjing, tidur dengan anjing. Anjing duk jilat muka ngak. Makcik tu pakai tudung. Dia kata apa masalahnya anjing? Kan masalah apa? Tak ada siapa masalah dengan anjing. Ada kita cari masalah dengan anjing? Tuan-tuan ada ke cari hai pasal dengan anjing? Tak ada pasal. Yang pasalnya hang pergi pegang dia, pergi bela dia. Dia bukan binatang pet. Dia bukan binatang yang untuk dibela macam kucing, arnab. Dia najis mughallazah, najis berat. Yang duk cium dia pasal apa? Tak ada sebab. Cium laki hang, dapat pahala. Cium anjing dapat pahala tak ada. Sayang ustaz, dia najis.
Faham tak najis? Najis ni ada 3. Najis mukhaffafah, najis ringan, budak laki-laki hak baru beranak tak ada 2 tahun, tak makan minum susu mak dia, itu najis ringan. Najis mutawassitah, najis sederhana, pertengahan. Apa dia? Tai orang pula. Mana najis? Tai orang ke anjing? Ulang balik soalan ni. Mana lebih teruk, tai orang ke anjing? Daripada cium anjing, baik cium tai orang. Dia tak berat sangat. Faham tak Som? Lepas ni buat kempen cium tai orang daripada buat kempen jom cium anjing. Lu kejadah apa? Cium tai orang tak payah sama, pegang tak payah sama, tidur dengan tai kan yang sama. Tapi kalau kau buat dengan anjing, kau kena sama tau. Najis tak najis, tapi orang tak nampak yang tu. Orang sayang ke anjing pula ni. Baik, nah dia hilang lah. Telah berlaku ketika hidup Nabi SAW. Sebelah turun atas gunung dan sebelah satu lagi turun atas ini gunung. Bila orang kafir Quraisy melihat yang demikian, apa dia cakap? Macam Firaun cakap, kita ni udah kena sihir dek Muhammad. Nampak? Macam Firaun cakap. Mula-mula berya-ya minta nak bukti. Bila dah tunjuk bukti, tak percaya pula. Ini orang keras hati. Nak apa lagi orang ni? Nak apa lagi? Macam dulu ada satu ustaz tu, Ustaz Kazim tu bukan sakit. Mana ada sakit. Bila saya tunjuk kaki saya kena operate, memanglah, dah memang pula dah. Yang tadi ni kamu kata aku tak sakit, bila tunjuk kaki kena operate dia kono kod lain pula. Ini jenis manusia. Kalau kita layan jadi apa? Kita jadi bodoh macam ni. Cukuplah dia seorang jadi bodoh. Kita kalau layan orang bodoh jadi apa? Jadi bodoh. Layan orang gila jadi gila. Jadi jaga akal kita, jaga kita punya mental kita. Jangan duk ikut mental orang sewel. Ikut dia sewel, kita pun sewel sekali. Pergi tanya dekat orang mancing dalam baldi, tanya kat dia, banyak dapat ikan? Bodoh kamu ni, mana ada ikan? Yang pergi tanya buat apa? Okey, jadi kita duduk diam sudah. Kita layan tengok saja. Tak usah duduk kata apa. Baik. Maka berkatalah beberapa orang di kalangan kafir, sekiranya Muhammad telah disihirnya kita, takkan kuasa sihir itu boleh kena pada semua orang. Ada juga hak cerdik tu. Dia tengok bulan terbelah. Bila bulan terbelah, ngangarlah puak-puak tu. Ada yang tak percaya. Dia kata biar jaga komen, ini sihir ni. Tapi ada yang pandai. Dia kata mana boleh sihir menjadikan orang ramai kena sihir. Tak boleh, dia kata. Kalau sihir ni seorang dua ya. Sekarang kita tengok, siapa yang nampak bulan ni terbelah selain daripada kita? Maknanya bukan orang di Mekah, orang yang luar daripada Mekah. Kata hak cerdik sikit. Maka dilihatlah orang-orang yang musafir datang mendapatkan kita di Mekah. Boleh kita tanya mereka, pernah tak mereka melihat bulan terbelah? Apakala datang orang-orang musafir masuk ke dalam Mekah, lalu mereka pun bertanya, kamu nampak tak bulan terbelah semalam? Padahal mereka di luar kota Mekah. Dia kata nampak. Maknanya perbuatan itu bukan sihir, bukan setakat mereka sahaja yang nampak, malah orang di luar Mekah juga nampak. Bulan terbelah itu, adakah orang tidak percaya? Soalan dia ni. Inilah seronok kita baca kitab Bahrul Madhi. Dia tanya, dia jawab. Dan soalan yang dia tanya tu soalan yang kita nak tanya. So kita tak payah tanya, duduk diam-diam, tidur je. Sebab hak kita nak tanya tu dia dah tolong tanyakan. Dan lebih bagus lagi,
dia tolong jawab. Inilah dia seronoknya belajar kitab Bahrul Madhi. Mazhab Syafi'i pun dia habaq, Hambali pun dia beritahu, Hanafi pun dia khabar, Maliki pun dia tolong cerita sekali. Akhirnya kita nak tengok yang mana yang jumhur. Inilah nama dia kitab. Nak berdalil semua, mainlah mengaji. Kalau nak ceramah, bawa kitab macam ni tengah-tengah padang, tengah malam, siapa nak dengar? Sebab tu kena bezakan, pengajian berkitab lain, ceramah perdana lain, forum perdana lagi lain. Jadi hari ni orang nak semua dia nak bawa bahan macam ni dalam ceramah, mana boleh? Mana boleh? Tuan-tuan hak duduk dalam ni pun rasanya mana? Dah ada kitab depan mata, dah boleh rujuk, pen depan mata semua, dia mari mengantuk satu. Mula-mula rasa nak faham dah, kemudian tak faham balik, kan? Ini hak mengaji berkitab ni, ada kerusi, ada meja, tak lengok. Bayangkan kalau duk ceramah tengah padang, duk bersila, rumput duk cucuk punggung, kemucutlah duk gigit kain, kena pula duri pula, sembalu tu pula, tajam, ular masuk celah kain. Kemudian kita nak cerita pendapat yang ni macam ni, Ibnu Al-Munzir macam ni, Qastalani macam ni. Itu universiti makcik, itu dalam kelas. Apa kata Qastalani dalam bab ni, apa kata At-Tabari dalam bab ni, apa kata Imam Hambali dalam bab. Itu pengajian berkitab, bermodul. Yang tu, yang ni yang kita duduk baca dalil. Tapi kalau ceramah gitu-gitu saja, buat di kampung tengah padang, bawa jenis ni, teriak agak leha, budak kecil menangis orang. Pasal yang datang tu macam-macam peringkat. Ceramah macam tu hanya untuk menaikkan semangat, untuk menuntut ilmu, belajar semangat untuk ibadat. Nak faham, masuk kelas formal macam kita, bawa kitab, bawa segala benda, bawa segala pen. Tak boleh faham, tanya, barulah betul. Inilah dia sekarang ni. Orang ceramah perdana biasa pun dia kata dalil, mana dalil? Mampulah ustaz tu nak ingat apa kata Qastalani. Dia boleh bagi dalil pasal dia dah repair, dia dah ready, dia dah prepare. Kemudian ambil mikrofon, letakkan handphone, dia pun baca kitab dia. Suruh dia baca, tengok pergi ceramah, duduk di padang ceramah, buat nak dengar. Dia pun tak boleh kata apa. Sebab tu kena hormat kita punya tahap. Nabi kata nak mengajar orang ni kena tengok siapa yang kita ajar. Kalau orang tu layak dengan ilmu yang kita nak ajar, layaklah. Tapi kalau tak layak nak diajar, sia-sia perbuatan tu. Tuan-tuan pergi cerita bab haji pada budak tadika, ada faedah. Umur 6 tahun pergi cerita haji qiran. Baik adik-adik, kita tengok haji qiran. Agak-agak berapa minit dia tahan? 5 minit. Lepas tu dia tengok dia tengok kereta, dia tengok ambulan lalu, dia tengok cicak, sekali lagi dia nak terkencin. Bodoh profesor tu. Pergi ngajar haji pada budak 5 tahun. Nama dia apa? Bodoh. Pasal tak ada amalan untuk dia. Pergi cerita zakat pada umur 4 tahun setengah, ada faedah? Ustaz, kalau cerita bab haid pada umur 90, wallahu a'lam tuan. Malah nak cerita tu, tak tu sendiri boleh fikir. Baik, kemudian kata dia lagi, bulan itu ada orang yang tak percaya, kata Qastalani dalam kitabnya. Dan sesungguhnya telah ingkar akan mukjizat terbelah tu satu jemaah yang berbuat bid'ah. Ada, dia kata, yang tak percaya pun ada. Dia kata mana mungkin, mission impossible, dia kata. Impossible, dia tak percaya. Siapa dia? Golongan ahli falsafah. Golongan ini, mereka ni tak percaya, yang dipanggil dengan gelaran Al-Ajram Al-Alawiyah, yang mana dengan bahasa halusnya, sesuatu yang tak boleh diterima pada akal, mereka takkan percaya. Mana boleh bulan terbelah? Takkan bulan terbelah. Dia akan mengganggu struktur perjalanan malam. Ni nama dia apa? Al-Ajram Al-Alawiyah.
Sebab tu mereka ni jenis tak percaya Isra' dan Mi'raj. Bukan setakat dipelopori oleh orang kafir, orang Islam pun join sekali. Dia kata Isra' Mi'raj tu Nabi mimpi je, bukan betul pun. Jadi dia guna akal. Nama kumpulan ni apa? Al-Ajram Al-Alawiyah, yang banyak mendukung fahaman falsafah, iaitu sesuatu yang tak sampai pada akal mereka takkan percaya. Mereka lupa. Kalau mereka nak kaji tentang akal, bulan pun mereka tak boleh nak kaji. Siapa yang buat bulan? Kalau mereka nak guna akal, mereka pun tak boleh kaji buah nyok tu boleh jadi macam mana buah kelapa tu. Siapa yang masukkan air dalam buah kelapa? Punya lama nak hidup buah nyok tu, daripada benih tumbuhnya, pucuk dia nak membesar jadi tegap, nak keluar buah. Siapa yang masukkan air dalam buah kelapa? Akal tak boleh bagi jawapan, tetapi iman boleh bagi jawapan. Jawapannya ialah Allah. Siapa yang membelah bulan? Nak capai akal, otak kamu sekilo ya. Nak fikir macam mana belah bulan, Allah lah yang belah. Apa yang susah Allah nak belah bulan? Dia yang buat. Jangan letakkan diri kita ni setara dengan Tuhan. Penyakit kita ni lah meletakkan kita ni setara dengan Tuhan. Takkan boleh belah bulan. Memanglah kamu tak boleh belah, sebab kamu tu orang. Yang belah tu Nabi ke siapa? Yang belah bulan tu Nabi ke siapa? Allah. Bukan Nabi buat. Allah dengan izin dia, nama dia mukjizat, jadi kepada Nabi SAW. Bukannya Nabi buat. Tongkat Nabi Musa tu ada kuasa ke? Tak ada. Tapi Allah yang menukarkan tongkat tu. Boleh pukul batu jadi air, boleh pukul laut jadi terowong, boleh jadi laluan, boleh lempar jadi ular. Izin dengan siapa? Kalau izin dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Baik, maka telah dijawab oleh mereka, jika ada mereka itu orang kafir, mereka boleh berlawan dengan subut agama Islam. Maka apabila sudah sempurna perlawanannya dan telah sabit di sisi mereka itu agama Islam, bolehlah bersekutu mereka itu serta orang-orang yang lain daripada mereka itu ingkarkan yang demikian. Dia kata kalau orang kafir senang, kita boleh hujah menggunakan kekafiran dia tu, kita gunakan dengan dalil akli nakli. Tapi dia kata yang ni Islam, penyakitnya ialah Islam, orang Islam yang tak percaya pada Nabi. Yang kedua kata dia ialah penyakit yang mengatakan bahawa ada satu lagi cerita, bulan tu dia turun masuk ke celah baju Nabi dan keluar balik. Baca yang tu. Jaga-jaga yang disebutkan oleh tukang-tukang cerita bawah tu, akan bulan tu telah masuk dalam celah baju leher Nabi dan keluar daripada lengan Nabi, maka itu tiada asal cerita tu. Jadi kalau ada orang cerita bulan tu masuk ke tengkuk baju Nabi tu, keluar ke celah lengan Nabi, cerita tu adalah cerita yang tiada asalnya. Boleh faham? Jangan duk percaya tu bulan boleh masuk dalam celah baju Nabi, itu bukan dia. Baik, habis Tiha naik terbang sampai Singapura. Baik, insya-Allah kita akan baca pula tajuk pada minggu hadapan, tanda-tanda kiamat seterusnya, tanda-tanda kiamat yang besar. Yang ni tuan-tuan, panjang cerita tanda-tanda kiamat yang besar, insya-Allah. Baik, pagi besok kita akan baca tafsir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti mana yang saya sebut semalam, tuan-tuan boleh dapatkan kurma